الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha berfungsi surah Jamaliyah Tuan Haji Alias Barisan Jawatan Kuasa Tuan Imam dan Tuan Bilal serta muslimin, muslimat, sidang pendengar, sahabat-sahabat, rakan pendengar pada malam ini. Alhamdulillah Alhamdulillah suara ni tak apa boleh menekan. Tapi tak apa, kita jumpa dah insyaAllah. Jadi hari ini syukur pertama-tama sekali kita dapat bersama-sama lagi sekali untuk kita berkongsi berkongsi di dalam menunggu waktu Isya. InsyaAllah ada waktu sikit dalam 10.30 jam. Jadi saya belum lagi nak dapatkan kitab tu apa dia jadi saya rasa kitab akhlak lah, adab insyaAllah. Jadi malam ni saya nak isi dululah dengan penafsiran surah Al-Fatihah. InsyaAllah surah Fatihah yang mana ada kesempatan kita ambillah sikit masa ni untuk kita tahu apa itu Al-Fatihah. Saya nak mari ni bukan nak mengajar bukan nak mengajar, nak kongsi sama-sama. Apa yang saya ada kita kongsi bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah kita setiap masa ni 5 waktu sehari semalam kita baca apakah dia itu Al-Fatihah dan sebenar-benarnya Al-Fatihah. Hari ini insyaAllah saya rujuk kepada 2 kitab lah. Pertama sekali kitab Tafsir Munir juzuk pertama dan juga kitab Tafsir Surah Fatihah daripada Abu Ya kita Hamka. InsyaAllah kita baca sama-sama, kita dengar sama-sama. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ni dapat memberi sesuatu lah kepada kita ataupun menambah apa yang sudah ada. Gitu. Dah ada semua dah, cuma kita tambah sikit lagi lah. Kuku ada penambahan yang perlu kita tahu dalam surah Fatihah ni. Okey, surah Fatihah ni kalau yang kita sedia maklum lah, dia merupakan Fatihah. Fatihah ni maksud dia pembuka kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran tu ada 30 juzuk dan setiap juzuk dan dalam Quran juga mengandungi 114 surah. Dan surah yang pertama iaitu suratul Fatihah. Dan 114 surah dan mengikut ulama Kufah ada 6,236 ayat. Dia cerita kepada kita dalam sekolah Quran tu ada 6,236 ayat dalam Al-Quran. Jadi surah Fatihah, nama selain surah Fatihah, nama dia Al-Quran Al-Azim. Yang kedua nama dia Asy-Syafi dan juga nama dia Sab'ul Mathani dan seterusnya Ar-Ruqyah. Itu nama-nama lain bagi surah Fatihah. Bukan Fatihah saja, ada juga nama-nama lain juga tu. Jadi kita ambil hari ini beberapa ayat lah surah Fatihah kita, yang mana kita sempat pada hari ini, malam ni mungkin ada 3 ayat yang kita boleh kongsi bersama-sama dah. Jadi apabila baca Al-Quran baca Al-Quran ni, bila baca Quran, dalam Quran pun sebut wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Apabila kamu nak baca Al-Quran, maka berlindunglah daripada Allah Ta'ala. Dan fasta'id billah maksud situ.
Fasta'iz itu fi'lul amri, kata suruhan yang membawa makna sunat. Sunat. Kalau suruhan ni ada yang wajib, ada yang sunat. Dan suruh-suruh sini, suruh sunat, Allah suruh dalam keadaan sunat. Kalau wajib semua, jangan kita nak baca lah, nak naik motor, a'udzubillah, nak naik tangga, a'udzubillah, dan semuanya kalau wajib lah. Jadi situ alhamdulillah Allah bagi satu kelonggaran pada kita, sunat semata-mata. Fasta'iz billah, atau nama dia isti'adah, lafaz isti'adah. Jadi hari ini kita sebut sikit bab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah. Berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Mina, daripada asyaitani, syaitan, ar-rajimi, yang direjam. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Siapa ajar ayat ini? Siapa yang ajar ayat a'udzubillah ni? Allah yang ajar. Siapa yang buat syaitan? Allah juga. Dah. Jadi tak ada kerja ke Allah sebenarnya buat syaitan, lepas tu suruh kita berlindung dengan syaitan. Dah. Situ, daripada situ kita faham bahawasanya Allah Ta'ala buat sesuatu berpasangan. Dan dia ada pasangan dia. Lelaki ada perempuan, jahat ada baik, semua tu. Dan benda tu ada pasangan masing-masing. Jadi bila Allah bagi uji cipta satu makhluk, dia nama syaitan, nama iblis, apabila adanya musuh ketat ni, dia ajar satu benda pada kita, iaitu isti'adah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku buat bukan semata-mata buat iblis ni, tapi aku buat juga satu ayat supaya kamu berlindung dengan iblis ni. Sebab aku cipta iblis, syaitan semua ni, semuanya buat benda jahat. Suruh kamu semua buat benda jahat. Dia hasut manusia buat benda jahat. Jadi cara kamu nak berlindungnya, ni ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada ayat tu kita faham bahawasanya Allah dia suruh sungguh-sungguh makhluk dia daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan jin yang beriman berta'awuz, berlindung dengan Allah. Tak ada orang lain yang boleh lindung kita pada manusia. Carilah terbomo nombor satu. Di mana? Di Kedah ke tak? Ada satu hari tu terbomo di Kedah satu. Dan saya hari tu, mentua saya dia sakit mata. Masa tu saya tak tahu lagi jahil sangat bab-bab ni, bab perubatan ni tak tahulah. Ada seorang tu sahabat saya, dia kalau kita kata orang ngaji pondok dia ni, hebat, dia ngaji pondok lah. Bila dia pun kata ada satu tok bomo di Kedah tu, di Baling, dia kata. Saya pun pergilah dengan mentua. Dia buat perubatan tu ada hari tertentu, hari Selasa, hari Rabu, 2 hari tu je. Hari lain tak sah, dia tak cari. Jadi saya pun pergilah pergi jumpa Tok Bomo tu. Masa tu apa nama ni, mentua saya ni mata dia tak apa. Sebelah ni apa? Saya bawa pergi situ, kita pergi jumpa. Masa perubatan dia tu antara pukul 8 hingga pukul 12. Petang tu tak buat lagi dah. Kita pun pergi sampai situ. Bukan saya seorang, rupa-rupanya ramai ni, penuh kereta. Daripada kereta sekecil-kecil, kereta kancil lah kata orang, kancil turbo. Daripada sekecil-kecil kereta, jumpa sebesar-besar kereta. Ada yang kereta yang mahal, kita kata macam Audi, semua ada situ. Pergi beratur-ratur. Cara perubatannya sekejap. Dia panggil ramai-ramai, panggil duduk ramai-ramai. Saya pun tengok cara dia berubat tu, nak tengok macam mana. Dia pertama sekali ada pembantu dia seorang sebelah tu. Dia pun buat keluar pada poket dia, keluar gudang garam. Ambil pembantu dia, ambil masuk kat mulut dia, cucuk.
dia pun hidupkan lighter. Api tu api rokok. Dia pun lah, dia pun panggil. Cik, sila. Duduk cik, duduk. Apa sakit Wah, tak apa, risau. Jangan risau. Dia pun ambil kayu dia panjang tu. Saya tengok semua. Saya tengok, tak perhati orang lain. Saya tengok orang ayah saya tu, tua saya dah duduk tu. Dia pun letak dah ni mata tempat sakit ni, goreng, dia pusing. Siap. Pengerah dia RM20 10 sen. Jangan bagi lebih. RM20 10 sen. Masuklah tabung depan dia. Okey, selesai. Boleh balik. Balik punya tanya, macam mana rasa? Kata okey. Ya sudah, curang mata sikit ni. Curang mata sikit. Pun sehari curang. Sekarang gelap gelita balik. Itulah Tok Bomo paling famous. Tengok dia sampai umur dia tu, dia tulis di keratan ada surat khabar yang masuk dia. Surat khabar masa tu, surat khabar Metro kan. Metro ni cerita pelik-pelik ni masuk dan cerita mengarut-ngarut dia banyak. Jadi tu dia tak. Dia tembak burung pakai tangan dia. Rupanya dia guna satu perantaraan jin gitu. Tok Bomo suruh tu. Famous sangat-sangat tu dah. Jadi cerita di sini tak ada tu Bomo yang boleh buat kita ni boleh lindung daripada syaitan sebenarnya dah. Tak ada pun Tok Bomo. Kalau pergi jumpa Tok Bomo ada jin ganggu manusia ni, kita pergi jumpa dia, dia akan guna Tok Bomo tu guna jin juga untuk halang jin lain tu. Jadi maksudnya sini tak ada sesuatu perantaraan yang boleh buat kita ni berlindung daripada syaitan ar-rajim. Ar-rajim ni yang direjam, yang kena rejam. Masuk rejam ni andai kata marilah kau belah sana masuk pagar surau ni, apa kita buat? Ni kayu 24 ni fail. Kena kau lari. Kau tu dah. Masuklah contohnya khizir dalam surau kita. Apa kita buat? Ambil batu baling pada khizir itu. Gitu juga. Dengan tak ada perkataan yang boleh buat lindungi manusia, iaitu dengan cara isti'adzah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu satu perkongsian yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kita masuk kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat daripada surah Fatihah. Dia kira ayat 1 hingga ayat 7 tu bismillah sekali. Dan ini pendapat mazhab kita Syafi'i. Manakala Maliki dengan Hanafi dia tak baca bismillah. Kalau kita pergi Mekah ke, kita pergi Madinah tak baca bismillah, dia baca secara slow. Itu alhamdulillah. Kita buka YouTube dah, kita dengar dah Syekh Al-Afasi, Rashid Al-Afasi dia baca tu. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita tak ada qiraat yang lagu itulah macam tu. Jadi yang ini kita baca yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bilang daripada bismillah tu ada berapa huruf tu? Yang pertama ba, yang kedua sin, 3 mim, 4 alif, yang ke-5 lam, yang ke-6 lam juga. Seterusnya ha, seterusnya alif, seterusnya ra, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa tu? 24 huruf dan 24 huruf dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan wajib dalam sembahyang kita, surah Fatihah ni. Andai kata bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim, bacaan itu lam tu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditekan kepada lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ada sabdu Rahmanirrahim. Dan andai kata tersalah, dah tahu ada 2 lam tu bismillah, tapi kerana terlalai
maka bacaan dalam sembahyang itu jadi macam mana? Jadi akan batal. Jadi batal. Batal tu apa maksud dia? Sembahyang kita tidak sah. Dari sudut sembahyang kita ni. Ingat betul-betul ni. Berhati-hati apabila baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita semua alhamdulillah boleh baca semua dah. Bismillahirrahmanirrahim dah. Okey, baiklah. Bismillah yang pertama, Allah mula ayat ni dengan perkataan bi, huruf ba. Huruf ba ni kalau kita kata maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ba ni dalam nahwu Arab kita ada 3 semua. Basic dia. Pertama sekali Arab, mula-mula sekali kalau belajar bahasa Arab dia akan keluar ismun, kata nama. Kata nama lah, kita faham semua. Allah tu kata nama. Lagi Muhammad pun kata nama, Isa pun kata nama, batu kata nama. Semua kita tahu dah. Itu ismun. Manakala yang kedua ialah fi'lun, kata kerja, makan, minum, baca, berdiri dan sebagainya. Manakala yang ketiga ialah harfun. Harfun ni kata sendi ataupun kata hubung. Dengan, daripada, lagi atas, kepada. Itu ialah kata hubung. Ismun dengan fi'lun ni dia boleh berdiri dia sendiri. Kalau kita sebut nama kipas, kita tahu dah, maklum semua kipas. Apabila kita sebut nama makan, mana ada makan ni? Tak. Nama makan kita maklum dah, itu makan itu boleh berdiri dia seorang-seorang dia. Boleh tak faham? Makan. Manakala yang ketiga ni harfun, dia tak boleh seorang-seorang dia. Dia kena ada kata lain bagi tahu dia, menguatkan dia. Dengan, kita tak faham dengan apa? Dengan kata apa? Saya datang ke surau dengan, tak habis cerita. Ceritanya tak habis. Dia kena sebut saya datang ke surau dengan kuda tadi, parking kat luar kuda saya. Gitu. Itulah maksudnya harfun tadi. Sini bismillah ni Allah mula dengan kata harfun, kata sendi tadi, kata hujung, kata hubung tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi mesti ada sesuatu di depan tu dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah ni? Okey, saya baca Al-Quran dengan nama Allah. Saya baca Al-Quran dengan nama Allah. Saya pergi ke surau dengan nama Allah. Saya baca buku dengan, saya solat dengan nama Allah. Saya makan dengan nama Allah. Situ kita faham bahawasanya itu nama dia I'jazul Quran, kehebatan Al-Quran. Allah tak bagi depan tu Akra'u ni baca, abda'u ke saya mulakan, tak. Tapi ditakdirkan ahli bahasa Arab ni, dia takdir buat mari satu benda. Tak, satu benda di depan tu abda'u, saya mulakan sesuatu dengan nama Allah Ta'ala. Jadi kita pun sama lah. Kita pun kena sama nawaitu, niat kita bila baca Bismillahirrahmanirrahim, nak minum tadi, Bismillahirrahmanirrahim, saya nak minum ni sebab dengan nama Allah, saya nak makan dengan nama Allah, supaya hadirnya Allah dalam setiap pekerjaan kita. Setiap itulah Allah. Sebab itu Allah tidak membawa datang kata kerja di hadapan tu. Tak mendatangkan fi'lun, kata kerja tadi di depan bismillah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu manusia ni, kita semua ni banyak sangat gerak-geri kita daripada pukul bangun tadi sampai nak tidur sekarang, berapa beratus ribu apa yang kita buat tadi. Kita minum, kita mandi, kita pergi tengok kambing, kita apa lagi, macam-macam kita buat tadi. Jadi Allah situ bawa datang bismillah, sebab nak ajar manusia supaya nak mula sesuatu pekerjaan ni, mulakanlah dengan nama aku, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi sikit lagi. Bismillah, Allah ini nama satu
zat Allah. Dan zat Allah lah, Allah yang kita dah sembah ni Allah lah. Tak. Jadi Allah ni nama ni nak membezakan orang dengan orang kafir musyrikin dulu, zaman-zaman dulu ni. Sebelum Nabi Muhammad mari ni, dia mari satu sembahan, nama dia ilah. Ilah ni Tuhan. Orang zaman dulu dia mari dah perkataan ilah, nama dia Tuhan. Tuhan ni menggambarkan kekuasaan, kehebatan dan sebagainya. Ilah. Tapi Allah ni satu ismu zat, nama Allah yang sangat besar, dia marilah Allah. Supaya beza dengan ilah lain tu. Dan seterusnya kita pergi kalimah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tengok situ, kita perhati baik-baik. Sebanyak-banyak nama Allah, 99 nama Allah Al-Latif. Kita nasyid tu, nas'aluka ya huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus, sehinggalah akhir. 99 nama. Tapi nama Allah mari sini dua saja, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa rahsia tu? Kenapa Allah sebanyak-banyak nama Allah yang hebat-hebat ni, kenapa tak sebut Bismillahirrazzaq, Bismillahilfattahil alim? Tapi Allah mari dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua benda ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni bergabung sekali. Dia tak ada salah-salah dia. Dia bergabung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia mari serentak. Dua-dua sekali. Ada Ar-Rahman, adalah Ar-Rahim dia tu. Jadi kenapa Allah mari Ar-Rahman ni? Sebabnya dipilih nama Ar-Rahman. Ini rahsia Al-Quran kita baca Ar-Rahman disebabkan situ Allah nak ajar pada kita, kalau dia Allah buat marilah nama dia yang bawa nama Bismillahirrahmanirrahim Muntaqim. Apa maksudnya Aziz? Aziz ni perkasanya Allah, kuatnya Allah. Muntaqim ni dahsyatnya azab Allah. Kalau orang baca situ dah, orang rasa gerung nak dekat dengan Allah. Allah ni garang ni, Allah ni sangat-sangat pemarah. Allah ni jenis tak boleh sikit salah ni, tu dia hukum kita. Dah Allah mari Ar-Rahman dan suruh bagi tahu kepada semua umat manusia dan umat jin yang ada atas muka bumi ni, yang mukallaf ni. Dia kata, aku ni sifat aku Rahman, sifat aku Rahim. Marilah dekat aku, marilah dekat aku, marilah baca Quran, marilah sembahyang, buat baiklah. Sebab aku ni Rahman. Membuat salah sekalipun, aku ni sifat aku Rahman, sifat aku Rahim, pengasihnya aku kepada hamba-hambaku. Gitu. Yang kedua, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Rahman dan Rahim dia pecahan daripada kalimah rahmah. Kita kan selalu nak minta, ya Allah, bagilah rahmat-Mu pada kami semua, ya Allah. Sinarilah hati kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Apa makna rahmat ni? Rahmat ni ialah belas kasihan. Kasihan belah Allah ni kepada kita semua. Kita mahu belas kasihan. Kita buat semayang tadi, kadang-kadang habis dia sampai Kota Baru dan saya tadi, semayang maghrib tapi di Kota Baru. Tapi dengan sifat Rahman Allah, Rahimnya Allah tu, kita ampun ya Allah, kita maaf ya Allah. Lepas kita semayang tadi, Astaghfirullahalazim, aku lalai ya Allah, pergi jauh dah tadi ya Allah. Ini nasib baik aku sompet ni, tidak sampai 10 rakaat, tak berhenti-henti sekarang dah, tak tahu mana punca. Jadi dengan sifat Ar-Rahman Allah, dengan Rahim Allah itulah, sebab Rahman Allah itulah kita jadi boleh mari semayang. Dengan rahmat Allah juga kita boleh mari mana-mana buat kebaikan dah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama boleh sama-sama macam ni. Okey, itu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Seru sekalian alam. Jadi kita tengok sini, Alhamdu. Alhamdu maksudnya puji serta terima kasih kepada Allah. Puji serta terima kasih kepada Allah.
Kalaulah kita tengok depan tu, dia ada dua lah. Di hadapan alhamdu tu ada dua perkataan, alif satu, lam satu. Ni dalam bahasa Arab kita panggil ismu ma'rifah. Ma'rifah. Lagi satu nakirah. Ma'rifah ni satu benda yang ma'ruf. Kita tahu dah, alhamdulillah, segala puji ni kembali pada Allah. Orang puji kita, kembali pada siapa? Allah. Siapa lah manusia, antara manusia puji, kembali pada Allah. Allah puji, pujian ni pula ada banyak, ada tiga macam lah. Yang pertama, puji Allah kepada hamba-Nya. Kepada selalunya Allah puji Nabi Muhammad, hamba-hamba yang soleh. Yang kedua, puji Allah ni, puji manusia kepada Allah, itu biasalah alhamdulillah. Dan yang ketiga, puji malaikat kepada hamba manusia, merupakan doa. Dan puji-puji kita tengok alhamdulillah situ, segala puji bagi Allah. Puji pula ni, kalau bahasa kita nak faham mudahlah, dia perkataan muju. Allah muju lah tadi. Ada orang mari hantar bantuan kat saya ni dah. Hari tu angkat bendera putih semua, mujulah orang hantar kat kita bantuan. Mujulah ada orang pandang saya ni, mujulah. Semua tu perkataan muju. Mujulah tak melanggar dengan kereta, mujulah tak di-share dah, tak nampak kereta ni, tapi mujulah Allah. Lepas juga Allah, alhamdulillah tidak. Ayat dia, kalau tidak dah meninggal gitulah. Jadi maksud dia alhamdulillah ni, maksudnya mujulah ada Allah. Kembali semuanya pujian tu pada Allah. Dan alhamdulillah lillah, maksud lillah kat situ ialah kepada Allah. Allah tak mari perkataan alhamdu minallah dah, tapi Allah alhamdulillah. Beza tu li dengan min. Kalau kita baca dah, min ni maksudnya daripada Allah, puji tu daripada Allah, pujian tu mesti daripada Allah dah. Tapi pujian tu lillah, kembali. Li ni kembali kepada Allah semula. Tak kisahlah siapa puji kita, manusia puji manusia, manusia puji Allah. Apa segala-galanya, kebaikan, kepandaian, apalagi kekayaan, nikmat, segala nikmat itu mesti kembali pada Allah kan? Tak, orang tu pandai baca Quran bukan sebab dia pandai, tapi kita tengok delay semula sebab dia ni Allah bagi dia pandai. Tak, dia tak pandai sendiri. Tak, dia pandai disebabkan Allah itu dengan rahmat Allah tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tadi. Rabbi ialah pemelihara. Kalau kita tengok dalam tafsir, kita tengok dalam mana-mana terjemahan, dua lagi terjemahan, Rabbi ni bukan Tuhan, tapi pemelihara. Apa maksud pemelihara ni? Dia pegang semua, dia jaga semua, dia asuh semua, dia didik semua manusia ni, makhluk-makhluk dia ni. Dia yang takbir urus segala dunia ni. Dah, daripada zaman datuk nenek kita Adam dulu, bukan Adam yang hidupkan matahari ni dah, bubuh bateri kau nak suruh nyala matahari dah. Tapi ada satu kuasa yang buat dia, iaitu Allah Ta'ala. Dah, kalau kita lah jaga sebagaimana kita jaga lampu rumah kita, nak jaga matahari yang menerangi seluruh alam ni, berkira-kira kita nak beli bateri. Dah, bateri yang boleh cas kau, bateri yang tak boleh cas kau. Dah, sebab kita ni tak duduk di kedudukan yang mengurus, yang takbir segala alam. Kita duduk sebagai orang yang kena urus. Ikut saja Allah bagi. Apa saja Allah bagi, itulah rezeki kita dah. Bagi demam, alhamdulillah. Bagi sakit, alhamdulillah. Bagi kaya, alhamdulillah. Dan kembalikan kekayaan itu ke jalan Allah bagi. Gitu Allah. Itu yang Allah nak sebenar-benarnya. Al-alamin. Al-alamin pula maksudnya semesta alam. Makhluk seluruh alam ni Allah yang takbir urus. Daripada kalau budak kecil dalam rahim ni, Allah jaga dah. Allah bagi makan. Macam mana Allah bagi makan kita tak tahu dah. Macam mana boleh tali pusat tu
sambung kepada tali pusat baby dan apa tu, itu saluran makanan dia masuk ke tubuh dia, masuk ke tubuh dia sehingga dia membesar 9 bulan dah. Tu. Itu tandanya kasih dan Allah tak habis. Kita tak pernah dah. Ibu-ibu mengandung pun tak pernah pun hari ni nak makan apa baby? Tak ada cerita tanya dia. Tak ada. Jadi apa yang kita ibu tu makan, itulah yang akan masuk dalam tubuh bayi dalam kandungan itu. Itu maksudnya Allah pelihara segala-gala alam, termasuk binatang-binatang semua Allah bagi makan. Termasuk binatang yang hina lah kita panggil, paling hina sekali, tak ada perkataan lain lah, keluar khinzir lah. Nak marah sangat, khinzir lah keluar. Khinzir tu sehina-hina makhluk tu Allah bagi lah. Allah bagi dia makan. Itu nak cerita kepada kita bahawa pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita. Dia jaga semua sekali. Dan seterusnya ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ulang balik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ulang pula yang ketiga ni, Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Allah tak berulang dengan nama lain, tapi Allah ulang balik nama dia? Dia nak tegaskan bahawa dia sebenarnya dia ni Rahman, dia ni Rahim. Rahman ya Allah, buat dosa kau, mu tak buat dosa kau, mu baik kau, mu kafir kau, mu Islam kau, aku bagi makan kau. Aku yang ngasuh seluruh alam ni, aku yang tak habis urus semua ni, aku bagi. Sebab apa? Sebab aku ni pemurah. Tak kisah mu ni siapa, mu ni menentang aku kau, mu ni Fir'aun kau, mu ni siapa lagi? Fir'aun pun Allah bagi kat dia makan, minum, tidur cukup lengkap. Malah bagi lagi kekayaan, malah bagi lagi kuasa yang besar kepada Fir'aun dan juga Haman dan juga Qarun. Semua sekali Allah beri semua. Allah tu jugalah bagi kita semua orang mukmin ni makan dan minum dengan benda, dengan siapa tadi? Dengan rahmat dia. Manakala yang kedua Allah ulang Ar-Rahim. Ar-Rahim ni tengoklah mu esok Fir'aun, tengoklah mu esok Haman. Kat dunia dulu aku bagi satu kuasa besar kepadamu, tapi bila sebut kalimah aku nama Allah Ar-Rahim ni, tengoklah mu akhirat esok siaplah membakar sungguh-sungguh dalam api neraka. Ar-Rahim pula khusus untuk orang yang taat setia pada Allah di dunia. Jadi sebab itulah janganlah kita berasa risau, gundah gulana, andai kata kebaikan kita di dunia ni tidak dapat apa panggil ni, pengiktirafan kau, penghargaan kau daripada makhluk Allah. Tapi kita ingat ada satu tempat lagi, nama dia akhirat. Situlah Allah akan tunjuk nama dia Ar-Rahim. Buat baik pada manusia. Kita jumpa kat tangan, kita jumpa tepi jalan, orang tu angkat tangan, dia pandang tempat lain, marah kita. Tengoklah ni. Allah bagi tahu, jangan risau. Aku suruh buat baik siapa-siapa. Jangan risau. Di dunia ni tak dapat apa-apa, tapi insya-Allah ini pasti janji Allah di akhirat esok, nama aku Ar-Rahim ni, aku akan bagi ganjaran setimpal yang sepatutnya kamu dapat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu ayat yang ketiga. Manakala ayat yang keempat, 5, 6 dan 7 kita akan cuba insya-Allah pada pertemuan akan datang ni. Saya habiskan ni dah. Jadi sekadar itulah dulu untuk perkongsian pada malam ni berkaitan dengan suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ada 7 ayat semua. Jadi apa yang baik tu Allah punya, apa yang kurang tu pun Allah punya. Disandarkan kepada diri saya. Dan saya mohon maaf lah andai kata bahasa saya ni tidak sesuai. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi